menakutkan daripada kemiskinan, lapar. Miskin, lapar tu menakutkan. Apa yang lebih menakutkan? Tsunami datang. Tengok tsunami datang, orang miskin mati, orang kaya pun mati. Kereta kecil pun mati, kereta besar pun mati. Rumah kecil hancur, rumah besar pun hancur. Bangsa apa, agama apa, semua bila tsunami datang, semua pergi bang. Habis, anyut pergi. Tsunami datang, habis bang, tak ada apa tinggal. Orang dalam istana ke, bawah jambatan ke, semua pergi. Tapi apa lebih menakut daripada tsunami, daripada gempa bumi? Apa yang lebih menakutkan lagi? Apa dia abang kakak? Apa yang lebih menakutkan? Yang menakutkan mati, hari kiamat. Kematian datang, kiamat datang tu menakutkan. Datang mati, tapi mati ni mesti datang. Dia tak tercepat sesaat, dia tak terlambat sesaat. Saat ajal seseorang tu sampai, dia tak boleh tangguh dah. Hari mati, dia mesti mati bang. Hari dia mati, tak ada siapa boleh tahan. Mati mesti datang. Tapi apa yang lebih menakutkan? Kiamat tu pun abang kira ke, abang tak kira ke, kiamat tu mesti datang. Abang agak dia datang ke, abang agak dia belum datang ke, abang sedia dia datang ke, tak sedia dia datang, hari kiamat tu datang, mesti datang. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada mati dan hari kiamat tu sebenarnya? Apa yang menakutkan? Mati, kiamat tu abang tak boleh kawal. Ada orang teka betul, ada orang teka tak betul mungkin. Tapi apa yang lebih menakutkan daripada mati, daripada hari kiamat? Paling teruk, musibah yang paling dahsyat, yang paling teruk, paling hina, paling menakutkan. Dan itulah kemusnahan hidup seseorang. Apa dia? Ini tujuan semua Nabi-Nabi dihantar, supaya manusia tak terjerumus dalam binasa yang paling besar. So dalam Quran beritahu, semua Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dihantar. Ayat ini diulang banyak kali. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, abdikan diri kamu kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apapun. Musibah yang paling teruk dalam dunia, mempersekutukan Allah, tidak mengenal Tuhan, tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, musibah yang paling menakutkan dalam dunia ni, hidup tapi tak kenal Tuhan, hidup tak kenal Allah. Yang malang dalam dunia, lalu hidup tapi dahi ni tak sujud ke Allah. Malang juga orang yang sujud tapi hati dia tak sujud pada Allah. Jadi abang kakak yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, perkara yang paling malang dalam dunia, melalui hidup tak kenal Allah. Abang kakak semua depan saya, adik-adik semua orang yang bertuah dalam dunia dapat Islam. Abang kakak semua adik-adik depan saya, orang paling bertuah dalam dunia dapat Islam. Dapat Islam ni nikmat yang lebih berharga, lebih besar daripada segala nikmat dalam dunia ni. Dapat Islam. Jadi abang kakak bertuah semua depan saya, semua orang baik-baik, Allah sayang beri Islam. Itu syukur dapat Islam ni bang, syukur dapat Islam. Syukur dapat Islam. Syukur dapat Islam ni, syukur dapat Islam. Dapat Islam ni kita kena rasa apa? Kena rasa sangat bersyukur. Kena syukur pada Allah mendapat nikmat Islam. Kena rasa sangat bersyukur, rasa terima kasih pada Allah sebab dia memberi kita semua nikmat Islam. Jadi abang kakak depan saya orang paling bertuah dalam dunia. Ada ramai-ramai ni haji-haji. Siapa umur 60 ke atas, angkat tangan. 60 ke atas, Masya Allah. Haji umur berapa Haji? Haji umur berapa? 64. Abang? 64. Oh, sama-sama lahir kan? Siapa lagi? Atas 64. Siapa atas 64 lagi? Ada 70 ke atas ada. Siapa 70 ke atas? Tak ada. Dalam depan-depan. Umur rahsia je. Haji 64. Abang nama apa bang? 64 nama apa? Abang Ahmad. Abang nama? Pak Abu. Jadi Abang Ahmad, Pak Abu, dua orang, umur 64 tahun. Jadi Abang Ahmad, Pak Abu hari ini, atau mungkin ada yang lebih lagi kat belakang saya nampak ada umur lebih berumur lagi. Abang Pak Abu dengan Abang Ahmad kita, dua-dua orang kaya. Sebab Allah beri 64 tahun dapat kenal Allah, 64 tahun dapat kenal Tuhan, 64 tahun sampai hari ini dapat datang masjid sembahyang jemaah, 64 tahun dapat baca Quran, 64 tahun ada keluarga Islam, 64 tahun duduk datang dengan ceramah, duduk depan sekali. Yang dengan ceramah tak tahu Cina mana tak ceramah. Kata Cina tapi tak macam Cina sangat nampak. 64 tahun abang kakak duduk depan sekali dengan ceramah, sihat lagi dengan ceramah. Abang tuan-tuan dan puan, tahniah, syabas. Kita semua belum tahu adik-adik dapat sampai umur 64 tahun ke tidak. Dan dah sampai 64 tak tahu boleh datang masjid lagi ke tidak. 64 tahun sudi lagi tak nak dengar ceramah nasihat orang, ataupun masa tu dah tak boleh kena nasihat dah. Jadi abang kakak yang sangat saya sayangi, dapat datang begini satu nikmat Allah yang besar. Itu rasa syukur pada Allah. Orang duduk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa. Duduk macam ni je Allah maafkan dosa. Dosa kita semua sekalian sedang diampunkan. Antara tanda dia baru mula dah rasa mengantuk ada. Itu dosa kat mata dah nak keluar dah.
Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur banyak dosa, dia ni dah tidur dah. Tu ni dosa banyak ni. Jadi abang kakak, dalam hadis Nabi, majlis ilmu ni ada 3 jenis orang. Orang pertama duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah cepat pada dia. Siapa nak rahmat Allah mencurah-curah dalam hidup dia, nak Allah sayang dia, kedepankan dia untuk agama dunia akhirat, berebut-rebut duduk depan. Meh abang rapat-rapat lagi sikit-sikit meh. Dekat-dekat lagi meh. Gerak-gerak sikit bagus. Rapat-rapat meh, gerak-gerak sikit bang, kesian dia orang tu duduk berdiri kat luar tu. Sampai keluar-keluar tak ada tempat duduk, kesian dia. Meh rapat-rapat, abang boleh masuk lagi bang. Ada di ruang tu banyak lagi, separuh lagi boleh masuk. Meh rapat-rapat sikit. Jangan rapat sangat sampai rasa macam tak bernafas kan. Meh dekat-dekat lagi. Boleh masuk lagi, belakang tu ada ruang lagi. Meh abang-abang siapa nak masuk, masuk. Boleh masuk 20 orang je. Betul, lebih 20 orang. Meh masuk rapat-rapat lagi bang. Kecuali haji-haji yang tak larat nak kena ada bersandar, sandar haji tak apa. Yang muda-muda tu maaf dia melangkah haji sikit. Sebab dia orang nak masuk tu, main masuk dalam, jangan duduk kat pintu dia. Awak masuk-masuk duduk kat pintu, nanti masuk dalam lagi, masuk dalam lagi. Jangan masuk kat pintu. Nanti awak halang orang lain nak masuk duduk kat pintu kan. Jadi abang-abang kakak yang sangat saya sayangi, mengenal Allah SWT ni nikmat yang besar. Orang-orang dulu mereka mengejar janji Allah dalam hidup mereka. Orang dulu mengejar janji Allah dalam hidup mereka. Mereka hidup untuk keredaan Allah. Orang dulu hidup untuk keredaan Allah. Mereka kejar redha Allah SWT. Kejar redha Allah. Semua sahabat mereka berjuang untuk kejar redha Allah Subhanahu wa taala. Kejar redha Allah. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, masa perang Uhud dia nampak musuh daripada atas. Musuh datang daripada atas. Apa dia buat? Dia pergi serang musuh. Ada 80 luka bahagian depan dia. 80 bang luka bahagian depan. Bukan belakang, bahagian depan. Orang beriman ni dia kuat. Orang beriman ni berani. Orang beriman ni dia rajin. Orang beriman ni yakin pada Allah, dia jadi kuat. Dia tak takut bang. Walaupun bahaya, gelap, kalau ini perintah Allah, dia terus melangkah. Di jalan sampai 80 tikam bahagian depan dia. Di jalan berjuang dan mati syahid. Orang-orang dulu. Walaupun anak-anak kecil. Ada satu orang sahabat, nama dia Abdullah Al-Haram Al-Ansari, sahabat Nabi. Dia pergi berjuang. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, anak dia ramai, semua perempuan. Ada seorang je lelaki. Nama anak lelaki dia Jabir bin Abdullah. Jabir ni rapat dengan Abdullah Al-Haram Al-Ansari. Daripada kecil dia berbual, bercerita-cerita. Kalau tuan-tuan baca, dia banyak berbual. Anak dia banyak tanya soalan, dia jawab. Satu hari bapak dia nak pergi perang Uhud, dia pun ikut sekali. Masa dia ikut ayah dia tak bagi. Banyak hutang Yahudi, tolong selesaikan. Adik-beradik lain semua perempuan. Dia pun pergi berjuang. Masa berjuang, bapak dia telah mati syahid. Badan dia hancur-hancur, berkecai-kecai. Sampai Jabir radhiyallahu anhu kat medan Uhud. Dia mula-mula sampai. Budak-budak lagi bang, anak muda lagi. Dia sampai tengok mayat dia dah, bapak dia dah habis hancur, berkecai dah. Dia menangis. Nabi SAW datang beritahu, "Wahai Jabir, nak tak aku Rasulullah beritahu dalam asbabun nuzul kisah ni, apa yang ayah kamu sedang lakukan? Ayah kamu sedang berbual, ayah kamu sedang ditanya oleh Allah Maha Suci Allah, pada hari ini apa yang kamu inginkan?" Dia kata, "Ya Allah, saya ingin hidup kembali, berjuang dan mati syahid." Orang beriman ni dia nak hidup bang, nak berjuang. Selagi hidup dia nak berjuang. Tak ada susah sikit matilah, susah sikit habislah, susah sikit je dia dah kelang kabut. Tak ada. Orang beriman tak macam tu. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, orang beriman dulu dah mati pun nak hidup balik. "Ya Allah, izinkan saya hidup kembali, nak berjuang mati syahid." Diberitahu kepada dia, ini telah ditakdirkan, minta yang lain. Apa dia kata? "Ya Allah, Ya Allah." Apa bapak dia minta? "Ya Allah, sampaikan perkataan saya pada semua manusia dalam dunia. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki." Jadi abang kakak sekalian, lepas perang Uhud ada satu lagi perang. Perang ini untuk mempertahankan jiwa nyawa orang Islam. Baru nak pergi lagi satu perang, tiba-tiba apa jadi? Semua orang yang lain tak boleh ikut. Cuma ahli Uhud yang berdarah-darah semua pergi sambung berperang lagi satu. Orang lain semua Nabi tak bagi. Orang baru-baru yang tak ikut Uhud semua tak boleh ikut. Nabi tak bagi. Ada seorang je budak Nabi bagi pergi. Tahu tak siapa dia? Itulah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi panggil Jabir, mesyuaratkan semua hutang-hutang bapak dia yang banyak pada Yahudi telah diselesaikan oleh Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka teruskan perjuangan. Maka waktu pergi berperang, dia sentiasa dekat sisi Nabi sepanjang hidup beliau. Mana Nabi pergi, Jabir pergi.
Suatu hari Jabir jatuh sakit, Nabi ziarah Jabir. Jabir radhiyallahu anhu nangis. Ya Rasulullah, saya sangka dapat jaga tuan sampai bila-bila. Ya Rasulullah, saya sangka dapat jaga tuan sampai bila-bila. Tapi saya dah sakit, doakan saya sihat. Saya nak jaga tuan sampai bila-bila. Anak-anak kecil, bapa mati syahid, anak ni pun sayang kat Nabi. Orang dulu sayang kat Nabi ni lebih daripada nyawa mereka sendiri. Orang dulu sayang kat Nabi lebih daripada nyawa mereka. Ada seorang sahabat, Nabi SAW tengah duduk kat masjid. Ada satu anak yatim jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya nak buat kebun, tapi tak boleh nak pagar sebab ada pokok besar. Macam itulah agaknya dia cakap. Ada pagar, ada pokok besar, tak boleh nak pagar. Ya Rasulullah, saya cuba nak beli pokok tu dengan tuan sebelah tu, dia tak nak bagi. Nabi terus panggil tuan tanah sebelah tu, yang panggil dia, saudara, satu pokok tu je saya nak. Nanti saya ganti satu pohon tamar dalam syurga untuk kamu. Lelaki tadi terus tinggalkan Nabi. Dia tak nak bagi juga bang. Dia tinggalkan Nabi. Ada seorang sahabat terus kejar lelaki tadi. Ini orang yang sangat beriman. Ini sahabat. Mereka pegang janji Allah. Mereka sungguh-sungguh pada janji Allah. Bukan soal tamar tu, tapi orang dulu memang sayang kat Nabi. Dia kejar sahabat tadi, dia pegang tangan dia. Saudara, saya nak berurus niaga dengan kamu. Kamu siapa? Saya Abah Dahdah. Dengan je Abah Dahdah, lelaki tadi terus nak niaga. Sebab Abah Dahdah ni orang kaya, dapat berurus niaga dengan orang besar, orang kaya. Setuju? Maka Abah Dahdah pandang Nabi. Ya Rasulullah, kalau saya dapatkan pohon tamar ni, saya nak tanya, pohon tamar dalam syurga tu untuk saya tak? Pohon tamar dalam syurga yang kamu janji tadi, saya boleh dapat tak pohon tamar tu? Nabi kata, Abah Dahdah, pohon tamar tu untuk kamu. Kamu dah ambil lah pohon tamar dalam syurga tu. Maka Abah Dahdah kata, saya nak tukar seluruh kebun saya. Dalam kebun tu ada tanah, dalam tanah, kebun, rumah, semua ni saya bagi pada tuan, saya ganti dengan satu pohon tamar. Dia boleh jual sikit-sikit bang, beli bagi duit sikit, dapatlah pohon tamar tu. Dia kata, saya ambil lah semua tanah saya, rumah saya semua sekali, tuan ambil. Saya nak beli satu pohon tamar tu. Laki tadi tu setuju bang. Terkejut dia, tak, memang ni bukan berniaga bang, macam orang gila bagi semua sekali. Kalau kita gila lah buat kerja itu, memang kena viral jugalah. Kebodohan begitu. Kalau zaman kita bang, memang kita memang fikir begitu kan, nampak zahirnya. Tahu tak apa dia kata? Dia setuju bagi semua sekali. Abah Dahdah pandang Nabi. Ya Rasulullah, pohon tamar tu dalam syurga untuk saya sekarang dah ada. Nabi kata, Abah Dahdah, pohon tamar tu sekarang dah ada dalam syurga untuk kamu. Abah Dahdah pandang lagi Nabi. Ya Rasulullah, pohon tamar tu sekarang dalam syurga dah ada. Nabi kata, ya Abah Dahdah, pohon tamar untuk kamu dalam syurga sekarang dah ada. Lepas tu dia balik rumah, beritahu ke isteri. Isteri terkejut, nak jual semua sekali satu pohon tamar. Suami dia kata, satu pohon tamar Nabi janji dalam syurga. Isteri kata, abang, hari inilah perniagaan yang paling bijak sepanjang saya kahwin dengan abang. Abang orang paling bijak hari ini dalam dunia. Abang paling bijak. Isteri dia pun cinta pada Allah bang, cinta pada Nabi. Terus dia pindah bang, dia pindah rumah kecil. Dia susah sikit. Lepas jual semua tu bang, dia susah sikit. Susah banyak jugalah. Dia jadi orang susah sikit. Tiba-tiba